A'udzubillahi samil min syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Yang saya hormati Puan Cikgu Nurmala Samsudin, Sudirman, atau artis. Yang saya kasihi lagi saya hormati Yang berhormat Datuk Ustaz Idris bin Haji Ahmad, Naib Presiden PAS. Sahabat saya Dr. Mazri bin Yaakob bin Yahya. Minta maaf. Yang juga ahli jawatankuasa PAS Pusat merangkap calon bagi Dewan Undangan Negeri Simpang Renggam. Pada kali ini yang kita Simpang Jeram. Tersasu banyak malam ni. Banyak makan tapai ubi tadi. Yang saya muliakan Saudara Bazli bin Bakar, yang juga pimpinan PAS Negeri Sembilan, Ketua Unit Daerah Mengundi Seri Tanjung, Cikgu Syahri. Cikgu Syahri bukan Cikgu Anwar. Bukan Cikgu Syahri dalam filem filem Pelamri tu. Anak kali beranak 2 orang, 5 kali beranak 10. Alhamdulillah. Pada malam ini sekali lagi dalam sesi kempen pilihan raya negeri, pilihan raya kecil Simpang Jeram ini, yang mana ditakdirkan almarhum Yang Berhormat Datuk Seri Salahuddin Ayub meninggal dunia. Jadi berlakulah pilihan raya kecil di negeri Johor ini, satu di peringkat parlimen iaitu Parlimen Pulai, dan juga di Simpang Jeram dalam Parlimen Bakri. Alhamdulillah, PAS telah menonjolkan seorang calon yang sangat kompeten, yang sangat berkebolehan, yang sangat layak di segi latar belakang akademik. Sebagai seorang doktor perubatan dalam bidang doktor pakar vaskular, iaitu pakar darah, saluran darah, dan juga seorang pakar bedah, dan pernah bertugas di Australia, hospital kerajaan, dan juga sekarang ini di hospital di Johor inilah untuk memberi khidmat bakti. Jadi saya harap dengan calon yang kita tampilkan pada kali ini untuk orang-orang Simpang Jeram, saya harap mereka tidak ada pilihan untuk mendapatkan seorang calon yang terbaik bagi memberi perkhidmatan. Dan saya, Yang Berhormat, akan sebagai calon, sebagai wakil rakyat adun Simpang Jeram ini, insya-Allah kami di peringkat pimpinan PAS Pusat akan bersama-sama
untuk membantu bagi memberi perkhidmatan kepada penduduk di Simpang Jeram ini. InsyaAllah. Dan saya mintalah saudara-saudara saya dalam UMNO. Tak apalah, duduklah dalam UMNO. Duduklah dalam UMNO, tak apa. Tapi saya minta pada 9 hari bulan 9, saudara-saudara saya yang dalam UMNO, ahli UMNO yang masih lagi sangat setia dan kukuh kepada UMNO untuk memberi satu pesanan, isyarat, signal kepada Presiden UMNO, iaitu Timbalan Perdana Menteri sekarang, Datuk Seri Zahid, yang banyak menipu ahli-ahli UMNO, yang banyak berbohong ahli-ahli UMNO, yang setia, yang sayang, kasih kepada UMNO. Dan di Johor ini adalah tempat kelahiran UMNO. Tindakan-tindakan Presiden UMNO ini seolah-olah untuk menguburkan UMNO, melukut di tepi gantang, yang mana sebelum ini UMNO merupakan sebuah parti yang sangat dominan membela agama, bangsa dan tanah air. Abata. Nih, jadi saya nak menyeru, merayu kepada saudara-saudara saya dalam UMNO, ahli-ahli UMNO, penyokong-penyokong UMNO, pengikut-pengikut setia UMNO, keturunan UMNO, untuk kita sayang kepada parti UMNO. 9 hari bulan 9 ini masuk dalam bilik undi 10-15 minit. Kita bismillah, tawakkalallah, dengan niat ikhlas untuk menjaga agama, bangsa dan negara. Kita undilah Perikatan Nasional. Walaupun kita tahu undi kita pada Perikatan Nasional melalui calon PAS Dr. Mazri, orang Johor juga, Jawa juga. Johor. Jadi tidak memberi kesan apa-apa. Dan insya-Allah PAS dan Perikatan Nasional akan memulakan satu gelombang kebangkitan rakyat menolak satu keputusan yang dibuat oleh Datuk Seri Zahid Hamidi yang menjadi Presiden UMNO untuk bersama dengan PH dan juga DAP. Banyak benda ni. Bila bersama dengan PH, DAP ini penentangan, dan mereka ini mesra kepada LGBT. Bahaya ini. Mereka ini mesra kepada LGBT. Maknanya, bila ahli-ahli UMNO sama ada tidak keluar mengundi ataupun mengundi PH, kamu bersetuju dengan cikgu dan anak murid. Yang mana dalam Perhimpunan Agung UMNO, Presiden UMNO telah bersumpah, wallahi, wabillahi, watallahi, kita tidak akan bersama no Anwar DAP. Ingat tak? Tiba-tiba lepas PRU 15, dengan mudahnya membawa parti UMNO. Walaupun pada ketika itu MP UMNO telah membuat statutory declaration ataupun aku janji untuk bersama Perikatan Nasional menubuhkan kerajaan. Tetapi dia membatalkan keputusan itu hanya dengan sekeping surat kerana 30 orang akan menyokong Anwar sebagai Perdana Menteri. Inilah pembohongan yang dilakukan oleh Presiden UMNO, menipu, membohongi ahli-ahli UMNO.
dalam Perhimpunan Agung UMNO berjanji no UNWA, no DAP, bersumpah dengan nama Allah. Itulah orang yang menjual, memperdagangkan agama. Dengan Allah pun dia sanggup menipu, apatah lagi dengan ahli-ahli UMNO dan masa akan datang. Tidak ada jalan lain bagi ahli-ahli UMNO menunjukkan satu unjuk rasa tidak puas hati kepada Presiden UMNO hanya pada pilihan raya di Simpang Jeram ini pada 9/9 dan juga di Parlimen Pulai ini. Ahli-ahli UMNO perlu membuat satu bantahan, protes ataupun referendum kepada Presiden UMNO bahawa kami tidak setuju dengan apa yang kamu lakukan sekarang, menyebabkan UMNO melukut di tepi gantang. Menjadi peminta sedekah kepada PH, PKR, PAN, DAP. Ini perkara yang harus dilihat oleh sahabat-sahabat saya, saudara-saudara saya dalam UMNO yang ada di Simpang Jeram ini. Bangunlah, bangkitlah, buat unjuk rasa. Satu referendum, bantahan tidak puas hati dengan apa yang berlaku dalam negara kita. Sebab banyak perkara yang akan berlaku. Saya sangat skeptikal dengan perangai Presiden UMNO ini. Saya sangat curiga. Tengoklah baru-baru ini, bila saya katakan kerajaan PH yang bersama dengan UMNO ini sangat mesra dengan LGBT. Tuan-tuan, perempuan, muslimin, muslimat, hadirin hadirat yang dihormati sekalian. Sebelum saya masuk bab LGBT, saya nak sebut kepada pegawai keselamatan. Saya ada ramai kawan-kawan saya belajar dengan saya di universiti dulu yang menjadi pegawai polis. Saya jumpa dengan, saya selalu sembang dengan dia orang. Belajar sama dengan saya. Kami pegawai polis, kata, yang bertugas mengawal pilihan raya, yang kami paling selesa, paling senang, kami mengikut standard operating procedure dia apa ni yang telah diberi kepada kami pada ketika PR15, pada ketika pilihan raya parlimen dahulu. Paling senang kami buat kerja. Selepas itu PRN ni paling teruk lah. Semua kami kena buat, tengok dia buat rakam setiap kali program ceramah PN ini. Dan tadi di UDM Sungai Abung, ramai pegawai polis ikut saya. Saya tanya pasal apa ni? Nak perang ke? Tak, kami nak jaga keselamatan. Tak apalah, kata, ikutlah hampa bertugas. Hampa tak ada pilihan, diarahkan bertugas, buatlah kerja elok-elok. Tapi kerja bagi elok-elok, jangan duk tokok tambah. Kita tak suka dekat PN, tak apa, tapi kita tahu mungkin satu hari PN akan jadi kerajaan pula. Buat kerja kita ya, tanggungjawab kita duk ada, SOP duk ada, kita ikut ya. Jangan lebih, jangan kurang. Saya ni wakil rakyat. Saya nak sebut dalam parlimen. Saya nak sebut dalam parlimen lepas ni. Ni 11/9 ada stimulus budget package sehingga 19. Kesianlah kat polis. Penjenayah pun banyak, dia orang nak kena jaga. Bila main pilihan raya pula nak kena bertungkuh lumus siang malam. Ada yang kata kerja dah pagi sampai tengah malam. Mereka pun macam kita juga makan nasi. Dia bukan makan kayu ke batu ke besi ke. Mereka pun tahu letih. Tengoklah tu, tengok tu. Siang kan ya? Saya sungguh, saya simpati kat pegawai-pegawai polis. Sebab tu PRN baru ni di 6 negeri, saya nak bagi tahu, semua undi awal, tentera, polis dan pasukan yang bertugas dalam dengan SPR, seluruh 6 negeri ini dimenangi oleh Perikatan Nasional. Pemeluat fitnah bang lah, tak, mereka dah takut tak ni dia ambil tindakan,
ditahan naik pangkat, ditahan gaji. Sabarlah, buat kerja lah. Tak apa, sahabat-sahabat aku dalam pasukan. Tak apa, ini perkara biasa. Tak apa, saya akan bercakap bagi pihak pasukan polis di segi allowance dan sebagainya dalam parlimen. Ni bajet nak masuk ni, saya akan sentuh untuk saya membela pasukan keselamatan ni. Tengok teruk dia buat kerja. Dengan mana dulu masa dalam parlimen ada beberapa ahli parlimen menghina pasukan polis, tentera, makan gaji buta. Saya, keluarga saya, Ketua Polis Negara ditembak oleh komunis, Datuk Abdul Rahman Hashim, pupu saya. Jadi saya tak boleh bersekongkol dengan kezaliman. Sebab tu saya kata, dalam parlimen penggal lepas, wahai sahabat aku, saudara-saudara aku dalam UMNO, yang menghina pimpinan UMNO, penyamun, pencuri, perompak, penyangak adalah inilah PH, PMX dan juga ahli-ahli parlimen DAP dan parlimen. Sehingga saya tidak tahan mendengar isu Abu Chimping mati di Bangkok, buat balik tabung di Malaysia. Pasal apa? Nak bagi menyakiti. Ingat, pasukan polis. Ada yang putus kaki polis hutan pada masa itu, disebut polis hutan. Keluarga saya, Tan Sri Abdul Rahman Hashim, keluarga saya tu, Ketua Polis Negara ditembak ketika bertugas. Orang Kedah lah tu. Saya orang Kedah. Jadi dengan keadaan sekarang, kita tengok saudara-saudaraku dalam UMNO, ni secara langsung, bukan saja di Simpang Jeram, bukan saja di Pulai, di seluruh Malaysia, bagaimana penghinaan. Siapa ingat Raya Jelutong, MP Jelutong, hari-hari menghina, mengutuk, mencerca Datuk Najib 1MDB ni di mulutnya. Penyamun, perompak, penyangak, pencuri ni hari-hari. Tapi Presiden UMNO yang tak ada muka, tak tahu malu ni, nak maki pun, saya bukan boleh sangat, lebih kurang adik sikit pada Menteri Besar Kedah ya. Saya dia keluar yang bukan-bukan. Sebab tu saya kena halau dalam parlimen, kena gantung dalam parlimen. Sebab tu saya akan berapa suka dengan ceramah ni. Nama ada pula recording polis pula ni. Balik lagi dia orang review balik. Tapi lepas tu kena ada ayat-ayat yang boleh dia dakwa. Mampu aku dah kena dah. Saya baru kena sama dengan Perdana Menteri. Kes saya kata dia lebih teruk daripada Tun Mahathir dendam tu. Ni. Tapi kita nak abang lah. Ni bagi kat saya banyak mana ni? Nama mana? Yang seorang lagi pula. Balik. Bila kita setuju, katakanlah PAN menang pada 9 bulan 9 ini bersama PH. Maknanya kita setuju dengan penyatuan yang dibuat oleh Zahid dengan cikgunya Anwar Ibrahim tu. Bila setuju, kita akan dapat automatik. Dapat siapa? Dapat DAP. Bila dapat DAP, baru-baru ini kita setuju dengan LGBT. Di Selangor, satu konsert di 1975, satu kumpulan muzik. Selangor, negeri PH, DAP yang dominan sampai sekarang ni. Tapi bagus sikit lah baru ni. Pembangkang daripada tak ada 3, 4, 5 kerusi jadi 22 kerusi. Satu signal yang dihantar oleh rakyat Selangor bahawa kami tidak setuju. Dia bawa masuk kumpulan muzik the 1975, main muzik, angkat botol arak, tunjuk dekat anak-anak bangsa Melayu yang luar. Kita orang-orang Islam tidak menjadi haram kepada kita untuk minum arak. Tapi kumpulan muzik ini membawa satu budaya daripada Amerika dan rekod mereka di Amerika dan juga di Eropah. The 1975 ini sangat buruk. Tentulah bila mereka nak masuk, mereka membuat permohonan permit melalui KKMM ataupun Menteri Dalam Negeri. Rekod-rekod dikepilkan di situ. Pihak KDN akan tapis, akan tengok sebelum meluluskan. Dan yang paling buruk, tengah membuat muzik, tengah bermain muzik, seorang penyanyi itu main dekat seorang pemain gitar jantan dengan jantan.
Cium mulut, tukar tahi gigi. Wuh. Aku geli tengok. Hampa berasa macam ni tengah nak satu budaya baru dibawa ke dalam masyarakat. Kerajaan lulus. Bila dah buat kelaku lagu tu, baru nak batal. Sepatutnya rekod dah ada. Tak sepatutnya diluluskan. Tu maknanya itu negeri Selangor, negeri PH DAP. Mesra dengan LGBT. Ni kita nak dengar pula ni. Satu kumpulan yang confirm pedang belaga pedang, iaitu The Coldplay, telah membuat permohonan untuk membuat konsert di Malaysia pada bulan 11 ni. Coldplay. Kita haraplah kerajaan menolaklah permohonan ini, supaya perkara-perkara begini, dia orang ni senang nak tahu. Dia pakai subang sebelah. Confirm puak belaga pedang semua tu. Dia tak suka kat orang perempuan. Allah dah tinta dalam Al-Quran, kaum Nabi Lut diterbalikkan muka bumi kerana jantan suka jantan, betina sama betina. Puak ni tak boleh panggil perempuan wanita dah, tak boleh panggil lelaki lah. Padan panggil jantannya, padan dengan perut lembu pun dia tahu cuncup, oh ini bukan. Dia tak buat kerja lagu tu, tapi puak ni dah. Sebab tu kalaulah manusia ni tak beriman, dia akan lebih tekuk daripada binatang. Dan satu lagi di Pulau Pinang. Hak ni hak betina dengan betina pula. Seorang bekas adun Pulau Tikui, seorang wanita berkahwin sama wanita. Lesung dengan lesung, lagu mana lah mereka ni. Aku pun tak tahu Tuhan buat elok dah, panjang pendek tinggi rendah, langit bumi Tuhan buat dah berpasang-pasang. Dia lawan fitrah kejadian Allah Ta'ala. Sebab tu bila orang tak beriman ni, dia ikut jadi lah, macam mana pun. Lah ni duk lawan. Jadi maknanya Penang, Pulau Pinang ni negeri DAP. Dalil saya, dua negara yang diperintah oleh dia, negeri yang diperintah oleh PH ini sangat mesra dengan LGBT. DAP tak boleh nak kelepiak bab ni. Faham tak apa dah kelepiak? Faham tak? Saya nak cakap bahasa ni pun saya tak tahu. Pasal bekas adun. Bekas adun ini tentulah ahli DAP. Bila ahli DAP, dia dilantik menjadi calon. Bila tak jadi calon, menang menjadi adun. Orang yang memprogram segala dasar-dasar DAP. Tiba-tiba mereka bersetuju dengan perkara-perkara yang Islam larang. Tak apalah mereka nak buat sebab dia bukan agama Islam. Tapi kenapa dasar parti DAP bersetuju orang-orang yang akhlak tak elok ini bersama untuk menjadi pimpinan mereka dalam organisasi mereka? Mana mereka setuju? Dan kita dengar pula baru ni, PMX yang ada sekarang ni, Syekh Anwar Ibrahim ini bersetuju mengalu-alukan The Coldplay come to Malaysia. Hang tak usah lah duk campur tangan bila kami kata hang luat tabi'iyah, hang nak marah. Ni bila kata luat tabi'i, dia nak marah. Tapi kelaku dia pi duk ucap selamat datang pula dekat kumpulan muzik yang confirm, yang memang sah LGBT. Jadi ini perkara-perkara yang kita tak mau mengundang bala turun ke tanah air kita. Cukuplah COVID-19 2 tahun kita menderita kerana perkara-perkara yang Allah turun mai kat kita, ujian kat kita sangat berat. Hancur semua sektor ekonomi, pentadbiran, pengurusan, tutup negara. Bukan kita saja, seluruh dunia. Jadi kita nak panggil lagi ke bala mai dengan puak-puak ni.
Wa na'udzubillah, kita harap Allah tak terbalikkan muka bumi kita macam mana kaum Nabi Lut yang sangat suka kepada Sodomite. Sodom di tempat di antara Jordan dengan Syria ini, ke Lebanon ini, yang disebut nama Sodom tu, tempat tu nama Sodom, dan perkara yang buat macam tu disebut Sodom. Siapa pakai subang dia suka tu. Mana orang jantan pakai buang. Baik-baik buang, jangan pakai. Yang ni saya nak sebut. Jadi insya-Allah kita bila kita tak undi PAN PH ini pada 9 hari bulan 9 ini, kita dengan serentaknya kita menolak pembohongan Zahid, penipuan Zahid, sumpah Zahid dengan Allah Ta'ala, dia langgar. Dan yang paling besar, kita tolak bala yang nak mai ke negara kita melalui LGBT yang Allah Ta'ala sangat larang kepada orang yang beriman. Jadi saya harap Syekh Anwar Ibrahim PMX kita ini supaya tidak meneruskan permohonan lesen Coldplay yang akan buat persembahan di Malaysia pada bulan 11, bulan 12 ini. Semua ini akan merosakkan anak-anak muda kita, masyarakat kita. Dan budaya ini bukan budaya negara kita, bukan budaya masyarakat timur, apa agama sekalipun, apatah lagi umat Islam, agama Islam ini. Saya sebagai seorang Islam nak cakap bahawa Islam dia kata 3 R. Tak boleh, tak betul. 1 R tu saya setujulah, royal okey, tak tepi. Tapi Islam, saya sebagai Islam dibenarkan dalam 151 untuk menyebarkan, untuk bercakap, sebab Islam ini mengajar kita daripada tidur sampai kita tidur balik sampai kita bangkit. Islam tidak pernah mengajar kita menjadi pelampau, ekstrim dan sebagainya. Agama yang kita anuti, agama Islam ini mengajar kita kebaikan, mengajar kita selamat di dunia sehingga ke akhirat. Tinggalkan yang mungkar, buat perkara yang baik-baik. Dia tak pernah ajak kita buat benda jahat. Itu agama Islam. Mengurangkan gejala kerosakan sosial dalam negara kita dengan kita mengamalkan agama Islam. Pasal apa pula tak boleh? Saya pula nak cakap bangsa Melayu, saya bangsa Melayu. Mana ada Islam ajak kita? Tolong abang mai kat saya. Ni saya nak cabar semua yang ada, yang mengajar kita ke arah menjadi pelampau dan juga kejahatan. Mana ada? Dan ulama-ulama dalam PAS ataupun ulama-ulama di Malaysia hanya menerang perkara hak dan batil, dosa dan pahala, tidak pernah menghukum mana-mana pihak. Kamu masuk syurga, kamu masuk neraka. Tak benar, tak ada. Kalau ada, bagi tahu siapa dia. Cuma ulama-ulama dalam PAS dan juga ulama-ulama di Malaysia ini menerangkan, kamu buat macam ni masuk syurga, kamu buat macam ni masuk neraka. Itu adalah yang disampaikan melalui ilmu wahyu, melalui Al-Quran dan hadis. Bukan kita reka-reka. Kecuali bertentangan dengan Al-Quran dan hadis, bolehlah kita kata dia mengajar ajaran sesat, bolehlah ambil tindakan. Selagi dalam framework Al-Quran dan hadis, kita tidak boleh diambil tindakan ataupun dilarang untuk bercakap bab agama kita. Sebab agama kita menganjurkan kita supaya menjadi baik dan menyelamatkan umat. Dan insya-Allah gejala sosial akan turun. Mencuri akan turun. Rompak akan turun. Rogol akan turun. Zina akan turun. Sekiranya kita mengamalkan amalan Islam, kerana kita takut dosa dan pahala. Esok bila kita buat dosa, Allah akan humban kita dalam neraka. Kalau kita buat baik, Allah akan masukkan kita dalam syurga. Jadi bila kita ada iman, kita takut. Kerajaan pun lebih menjimatkan kos. Tidak perlu menyediakan penjara banyak, pegawai-pegawai keselamatan, pegawai polis nak kena siasat siang dan malam sampai pukul 3 pagi. Kan? Jadi mereka tak perlu buat kerja sampai macam tu. Sebab tu
Islam ini menganjur kepada kebaikan. Alhamdulillah, di akhir ini saya nak menganjurkan kepada semua penduduk di Simpang Jeram dan Pulai ini, pada 9 hari bulan 9 ini, tak payah tukar parti. Duduklah parti apapun, asalkan jangan parti komunis ya. Sebab parti komunis ni tak sah. Boleh ditangkap. Dia haram dalam perlembagaan Malaysia. Yang lain parti yang halal, yang disahkan dalam perlembagaan Malaysia, duduklah. Tapi mengundi PAT pada 9 hari bulan 9 ini, undilah Perikatan Nasional untuk kita membuat perubahan daripada kezaliman kepada keadilan. Zalim lagi teruklah ni. Barang mahal dan sebagainya, tak ada satu plan ekonomi. Saya duduk dalam jawatan kuasa Kewangan dan Ekonomi Parlimen. Jadi hari-hari kami bincang bab-bab ni macam mana. Kalau nak suruh tanya saya, bentangkan semua segala perancangan model ekonomi baru negara, biar saya jadi kerajaan, biar saya jadi menteri. Hampa gaji 5-60 ribu, apa nak minta kat aku? Nanti aku kerjaan, aku bentang lah. Lah ni kami nak tengok yang menteri duk bentang formula Raja Penipu tu, yang saya sebut hari tu dalam parlimen tu. Benda yang tak lengkap, tak apa, kita akan komen. Kita akan tambah baikkan. Nak suruh saya bentang, tunggu saya jadi kerajaan esok. Kalau saya dilantik jadi menteri, saya akan bentang new plan ekonomi, doktor. Saya ingat itu saja. Sebelum saya mengakhiri ucapan saya pada malam ini, saya nak melancarkan derma jihad. Macam ni lah kita pas ni. Sekali pilihan raya, kita kutip duit dalam poket orang lah. Kita tak ada syarikat, kita tak samun, kita tak ada komisen, kita tak ada atok projek-projek. Saya jadi kerajaan dahulu, bila mai pilihan raya saja, silakan kutip duit. Saya buat keputusan masa saya jadi timbalan menteri, segala peruntukan kerajaan, kereta, polis yang menjadi bodyguard saya, driver, hampa balik. Saya nak balik kampung. Saya tak guna arah. Segala hak kerajaan. Sebab kita patuh. Dan kita tak ada terlibat mana-mana dengan syarikat-syarikat yang membantu kita. Alhamdulillah. Kami 8 orang masa tu duduk dalam kabinet daripada PAS. Semua menunjukkan prestasi yang baik dan tidak terlibat dengan perkara-perkara mungkar. Kita terus menjalankan peranan kita menerang makruf kepada rakyat Malaysia. Sampai sekarang mereka duk cari, duk congkeh. Saya pergi. Jadi inilah yang kita harapkan, yang kita akan dapat. Kalau kita jadi kerajaan, kita akan persembahkan, kita akan beri perkhidmatan, dan akan bermula di Johor ini adalah di Dun Simpang Jeram, di mana PAS dan Perikatan Nasional akan masuk ke negeri Johor yang kuat. Orang kata seperti mana UMNO ni kopi kau-kau ya. Biarlah kau-kau apakah, tapi kita akan mula membuat perubahan memulai Dun Simpang Jeram pada kali ini melalui Parlimen Bakri yang merupakan pintu masuk ke negeri Johor. Sekian, kalau ada salah dan silap, saya mohon maaf kalau ada terkasar bahasa. Dan insya-Allah saya minta lagi sekali, merayu sekali lagi kepada penduduk pengundi Simpang Renggam, balik bagi tahu dekat anak-anak, isteri kita, keluarga kita, abang-abang adik kita, pada anak-anak menakan kita, cucu-cucu kita, pada 9 hari bulan 9 yang boleh mengundi, undilah Perikatan Nasional. Calon kita yang kita tampilkan pun sangat kompeten. Tak ada calon yang boleh lawan setakatlah daripada PhD AP UMDAP ini. Ini adalah Dr. Mazri Yahya, seorang pakar bedah dan juga pakar dalam bidang vaskular ataupun saluran darah. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. 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 Perikatan. 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 Wallahu alam.